Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Bacit, mewakili kumpulan Rahmat. Pada hari ini, kami akan membentangkan sebuah laporan yang bertajuk Kesedaran Politik dalam kalangan remaja. Sejak penukaran Kerajaan Barisan Nasional yang sekian lamanya memerintah negara, sebuah pakatan baru telah mengambil alih, iaitu Pakatan Harapan. Situasi politik negara yang terombang-ambing sekarang ini mencetus kebimbangan kepada semua pihak rakyat Malaysia. Politik yang tidak stabil adalah sangat bahaya kerana ia dapat menjatuhkan ekonomi dan membinasakan rakyatnya. Golongan belia yang merupakan pelapis dalam mentadbir negara perlu lebih bersedia menghadapi apa jua situasi yang akan dihadapi kelak. Namun begitu, adakah majoriti generasi muda mempunyai kesedaran politik negara? Justru adalah jadi tujuan laporan ini untuk melihat kesedaran politik dalam kalangan remaja. Laporan ini direkodkan menerusi kaedah kajian survey. Borang ini diisi sebanyak 38 kali oleh responden. Data yang diperoleh daripada kajian ini diukur menggunakan kaedah skala Likert, iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 neutral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Proses pengumpulan data ini diambil secara online. Okey, bagi kenyataan nombor 1, majoriti responden sangat setuju dengan kenyataan tersebut, iaitu media sosial memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan info berkaitan politik. Hal ini kerana penggunaan media sosial bagi golongan remaja pada masa kini sudah menjadi satu lumrah kehidupan dan juga keperluan bagi mereka. Oleh itu, tidak salah juga kita mengambil kesempatan ini dengan menjadikan platform media sosial sebagai satu medium untuk kita memberi kesedaran kepada mereka tentang keadaan politik di negara Malaysia. Bagi kenyataan kedua pula, kami telah memberikan kenyataan bahawa pendedahan tentang politik di dalam kelas dapat memberikan kesedaran kepada pelajar tentang situasi politik di Malaysia. Dan sebanyak 22 responden sangat setuju, 11 setuju dan 5 neutral. Jika kita kaji tentang perkara ini, pada peringkat sekolah menengah, mereka terlalu memfokuskan kepada subjek akademik sehingga tidak mementingkan subjek tambahan yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan mereka tentang politik. Sebagai contoh, pada peringkat pengajian tinggi, mereka wajib mengambil subjek mata pelajaran umum MPU di mana mereka bakal mempelajari tentang sejarah pembangunan Malaysia, dasar-dasar Malaysia dan lain-lain. Oleh itu, Kementerian Pendidikan juga patut memberi perhatian kepada pelajar peringkat sekolah dengan memberikan mata pelajaran umum yang boleh mengajar mereka pengetahuan asas tentang politik. Soalan 3 merupakan ibu bapa sewajarnya menekankan pendidikan politik matang di dalam diri anak-anak. Hasil daripada kajian menunjukkan lebih kurang separuh daripada responden, iaitu sebanyak 47.37% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Selain daripada itu, kajian membuktikan bahawa tiada responden yang sangat tidak bersetuju dengan ibu bapa sewajarnya menekankan pendidikan politik matang di dalam diri anak-anak. Anak-anak yang telah dan bakal didik tersebut mungkin bakal menggantikan individu-individu utama yang berdiri tegak di dalam bidang politik pada masa sekarang. Dengan pendidikan awal yang diberikan oleh ibu bapa, tentunya anak-anak boleh mendirikan rasa kepentingan politik yang membawa kepada institusi pembangunan dan pemodenan sesebuah negara. Soalan keempat merupakan golongan muda pada masa sekarang tidak mengambil berat dan berinteraksi di dalam bidang politik negara. Hasil daripada kajian, peratus skala setuju melebihi peratus skala tidak setuju secara keseluruhan. Peratus untuk skala bahawa responden sangat setuju, neutral dan tidak setuju adalah sama, iaitu sebanyak 23.68% masing-masing. Ini membuktikan bahawa purata responden mengambil keputusan untuk berpihak kepada neutral untuk kenyataan ini. Jadi, perasaan bahawa golongan muda pada masa sekarang tidak mengambil berat dan berinteraksi dalam bidang politik negara masih dan mungkin menjadi suatu tanda tanya di dalam kalangan rakyat pada masa sekarang. Oleh itu, golongan muda seharusnya melonjolkan diri dengan lebih kerap daripada sebelum ini untuk menunjukkan pelibatan dan interaksi di dalam bidang ini. Merujuk kepada soalan kelima mengenai syarat untuk mengundi di negara kita. Mengundi adalah sesuatu yang penting di negara kita kerana Malaysia adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen.
Namun, warga negara Malaysia yang telah menepasi syarat kelayakan mengundi perlu mendaftar sebagai pengundi. Hal ini menyebabkan segelintir rakyat Malaysia, terutama golongan belia, tidak mendaftar sebagai pengundi. Berdasarkan fakta yang diperoleh, sebanyak 4.2 juta warga negara Malaysia yang layak mengundi belum mendaftar sebagai pengundi. Hal ini menunjukkan sebanyak 13% daripada populasi rakyat Malaysia, termasuk golongan belia, tidak mendaftar sebagai pengundi. Situasi ini amat berbeza dengan negara maju yang lain, iaitu mereka mempunyai sistem pendaftaran pengundian secara automatik. Hasil soal selidik yang dilakukan terhadap 36 responden mendapati 36% sangat setuju dan 36% setuju dengan pernyataan yang diberikan bahawa belia tidak cakna tentang politik kerana pendaftaran mengundi perlu dilakukan. Sedangkan mereka telah melepasi syarat kelayakan mengundi. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden menyokong kenyataan ini. Melihat kepada soalan ke-6 pula, para responden telah mengemukakan pandangan mereka terhadap soalan tersebut, iaitu kebanyakan belia tidak sedar bahawa masa depan mereka secara tidak langsung ditentukan oleh suasana politik semasa. Sebanyak 70% daripada 37 responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. Masa depan negara ditentukan oleh situasi politik semasa. Ketidaktentuan politik mengakibatkan pelabur-pelabur tidak berminat untuk membuat pelaburan di negara kita. Hal ini memberi impak kepada golongan belia kerana peluang pekerjaan adalah terhad, di mana sektor ekonomi tidak berkembang seiring dengan bekalan tenaga kerja yang sedia ada di negara kita. Kesimpulannya, rakyat perlu mengundi calon wakil rakyat yang betul semasa pilihan raya dan bukan calon yang jelas-jelas tidak berkaliber atau tidak mampu bekerja untuk rakyat supaya masa depan negara terjamin. Soalan ketujuh menekankan perihal umur had mengundi bagi rakyat Malaysia. Sehingga kini, hanya rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas boleh mendaftar sebagai pengundi dan mengundi di pilihan raya di seluruh Malaysia. Akan tetapi, pada tahun 2019, cadangan untuk menukarkan had umur pengundi kepada 18 tahun dan ke atas telah dikemukakan dalam sidang parlimen. Berdasarkan keputusan soal selidik yang kumpulan kami telah lakukan, terdapat 70% responden bersetuju dengan isu ini. Pada 16 Julai 2019, cadangan untuk membina Perlembagaan Persekutuan bagi mengurangkan had umur pengundi dan calon pilihan raya telah dibentang. 211 daripada 222 anggota parlimen mengundi memihak kepada rang undang-undang tersebut. Kecuali Singapura yang masih mengekalkan usia pengundi kepada 21 tahun dan ke atas, kebanyakan penduduk di Asia Tenggara boleh mengundi apabila mereka telah mencecah umur 18 tahun dan ke atas. Bagi nombor 8, golongan belia mempunyai masalah jadual pemilihan yang sangat padat sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk mengambil tahu tentang isu politik semasa. Pengarah Institut Kajian Politik Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Dr. Kamaruzzaman Yusof berkata bahawa 3.6 juta orang muda berusia 21 tahun ke atas termasuk mahasiswa masih belum mendaftar sebagai pemilih meskipun mereka sudah melempasi had kelayakan umum. Jumlah berkenaan juga mewakili 20% daripada jumlah keseluruhan pengundi yang berdaftar. Beliau berkata bahawa jadual yang padat menyebabkan mereka tidak mempunyai kesedaran politik yang tinggi melainkan jika golongan belia ini mengambil jurusan sains politik, undang-undang ataupun pengajian agama dalam bidang pelajaran mereka. Bagi nombor 9, rata-rata golongan belia tidak mempunyai kesedaran politik yang tinggi untuk mengikuti pencerahan dan pembincangan politik yang dianjurkan oleh pihak universiti, melainkan kehadiran mereka diwajibkan. Dr. Kamaruzzaman Yusof berkata, hal ini menyebabkan ramai daripada mahasiswa memilih untuk tidak turun untuk mengundi pada pilihan raya umum meskipun mereka sudah berdaftar disebabkan kesedaran politik yang sangat-sangat rendah. Dr. Kamaruzzaman Yusof juga berkata bahawa punca yang menyebabkan perkara ini terjadi kerana terjadinya Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 pada 2021 menyatakan mahasiswa tidak benarkan menjadi ahli politik di dalam kampus. Kini, mengikut Seksyen 15-1, penuntut universiti sudah dibenarkan menjadi ahli politik. Namun mereka masih belum menyedari bahawa
akta tersebut sudah dimansuhkan. Jadi sekian pada saya. Terima kasih. Berkaitan dengan soalan ke-10, belia haruslah aktif dalam menyokong dan cakna akan pentadbiran negara kerana mereka adalah pelapis negara pada masa akan datang. Berdasarkan soal selidik yang telah dilakukan, tiada seorang pun responden yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Hal ini membuktikan bahawa generasi muda merupakan golongan yang penting untuk masa depan negara kita dari segi kemajuan dan juga politik. Generasi muda lah yang bakal memimpin negara pada masa akan datang dan mereka harus bersedia pada peringkat yang awal. Sekarang ini kita berada di segmen melabuh tirai. Kesimpulannya, golongan muda adalah golongan majoriti dalam mujtama' negara kita pada hari ini. Oleh hal yang demikian, golongan ini perlulah diberi pendedahan yang lebih menyeluruh dan holistik agar mereka akan lebih tersedia untuk mengambil alih pemimpinan negara pada tahun hadapan. Golongan ini amat penting diberi pendedahan yang baik agar mereka akan terbiasa dengan environment dan situasi politik negara. Oleh itu, implikasi daripada laporan ini adalah semua pihak, terutamanya pihak berkuasa, perlu mendengar dan mengambil kira pandangan dan kemahuan belia kerana belia adalah pelapis negara dan berusaha untuk membimbing mereka agar mereka dapat memajukan negara kita pada masa yang akan datang. Terima kasih.